طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dalam majlis ilmu membahaskan berkenaan dengan tarikh al-anbiya wal mursalin, sejarah para nabi dan rasul, yang merupakan asas penting yang wajib difahami dan dipelajari oleh mereka yang ingin mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, jadi kita masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan sirah Nabi Musa alaihi salam, tarikh ataupun sirah sejarah Nabi Musa alaihi salam, kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya kita untuk meneliti dan mempelajarinya. Baik. Jadi kita sambung pada perkataan Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa sayati madhuha wa thana'u 'alaiha fi qissati Maryam binti Imran wa annahuma yakunan yawm al-qiyamah min azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. So ini masih lagi berkenaan dengan Asiyah, iaitulah Asiyah bintu Muzahim ibn Ubaid ibn Rayyan ibn al-Walid. Jadi beliau ialah ibu angkat Nabi Musa alaihi salam. Dan kata Imam Ibn Kathir, akan datang pujian kepadanya dalam kisah Maryam binti Imran, dan kedua mereka itu akan menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. Ini ada dalam hadis. Wa annahuma, maknanya Maryam dengan Maryam ibu Nabi Isa alaihi salam dan Asiyah bintu Muzahim, ini ibu angkat Nabi Musa alaihi salam, kedua mereka akan menjadi pada hari kiamat kelak pasangan Rasulullah SAW dalam syurga. Azwaj min azwaji Rasulullah SAW. Baik, ini akan datang penjelasan dia. Ibn Kathir kata wasayati maduha wa thana'u 'alaiha. Falamma fatahatil bab wa kashafatil hijab ra'at wajhahu yatala'la bitilka al-anwar an-nabawiyyah wal jalalah al-musawiyyah. Falamma ra'athu wa waqa'a nadhruha 'alayhi ahabbathu hubban shadidan. فلما جاء فرعون قال ما هذا وأمر بذبحه فاستوحبته منه ودفعت عنه وقالت قرة عين لي ولك فقال لها فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا أي لا حاجة لي به والبلاء موكل بالمنطق. Subhanallah. Baik, jadi kisah kita sekarang ni kat mana? Maknanya ketika sampai tabut, yakni peti di hadapan Asiyah, maknanya ada riwayat kata dayang-dayang yang jumpa di pinggiran sungai Nil, yakni di pinggiran istana Firaun. Kemudian mereka membawakan peti atau tabut itu dipersembahkan kepada Asiyah, maknanya Asiyah dulu yang jumpa lah. So sampai kat sini Ibn Kathir kata falamma fatahatil bab, maknanya dibuka pintu, maknanya dibuka. Setelah dibuka pintu, kat ni bab sini merujuk kepada dibuka tabut itu, peti. Wa kashafatil hijab,
dan singkaplah hijab, yakni apa kita kata, penutup. Ra'at wajhahu yatala'la' bitilkal anwarin nabawiyah wal jalalatil musawiyah. Bila Asiyah buka tabut ni, peti tersebut, maka dia melihat wajah yang yatala'la' bitilkal anwarin nabawiyah, wajah yang berseri-seri, bayi tersebut dengan cahaya kenabian. Wal jalalati al musawiyah, dan keagungan Musa, seorang Musa, musawiyah, keagungan musawiyah. Nama Musa itu sendiri dah agung. Falamma ra'athu wa waqa'a nadruha alaihi ahabbathu hubban shadidan jiddan. Bila Asiyah tengok bayi tersebut, maka dia sangat menyintai bayi tersebut dengan kecintaan yang sangat mendalam. Ni kalau kita tengok, kita dah sebutkan sebelum ni, dia ada kaitan dengan apa? Kecintaan yang Allah Subhanahu Wa Taala campakkan kepada Musa alaihi salam. Dalam surah Taha ayat 39, aniqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al-yammu bis-sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Itu adalah kenapa, sebab apa Asiyah tengok Musa ni terus rasa kasih. Sebab dia kerana Allah kata wa alqaitu ay wa asbaghtu, yakni Allah telah limpahkan kepada Musa, alaika ya Musa, mahabbatan minni hubban wa wuddan, kecintaan minni daripada Allah, daripadaku, walitusna'a ala aini. Maknanya atawalla tawjihuka fi jami'i atwari hayatika ala aini ala mar'i minni wa hifdhi, yakni aku akan mengurus, aku akan menyusun sejarah hidupmu wahai Musa dengan apa? Ala aini maknanya dengan pandanganku, dengan mataku. Maknanya subhanallah, ini isbat sifat mata bagi Allah. Sifatun sabitun lillah ala ma yaliqu bi jalalihi wa bi 'azamatihi. Sifat mata bagi Allah, maknanya Allah ada mata. Siapa kata? Allah kata. Kalau Allah tak kata, kita tak kata. Itu. Allah ada mata yang layak dengan keagungannya. Walaupun golongan Jahmiyah tak suka. Raghma unufihim. Walau karihal jahmiyun. Walaupun Jahmiyah tak suka. Jahmiyah tak sukalah ayat ni. Tak sukalah kalau ada apa-apa ayat yang berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala, mereka akan rasa berat. Allah kata dalam surah Taha lah, walitus walitusna'a ala aini. Allah kata, maknanya litusna'a ala aini, maknanya atawajjahu ataupun atawalla tawjihuka fi jami'i atwahri hayatuka. Tasna'u ala aini maknanya Allah Ta'ala yang bimbing, Allah yang susun sirah hidup Musa ini. Ala aini, ala aini maknanya ala mar'i minni, ala mar'a minni wa hifzi, daripada dengan pandanganku, dengan mataku, maknanya dengan pandanganku, daripadaku, wa hifzi, dan penjagaanku. Baik. Jadi itu dalil dalam surah Taha ayat 39. Dalil kita bukan nak bincang tentang sifat mata Allah, tapi kita nak bincang tentang Allah kata wa alqaitu alayka mahabbatan minni, yakni asbaghtu alayka ya Musa mahabbatan minni, maknanya hubban wa wuddan, yakni kasih sayang,
love, cinta. Ya Allah Ta'ala limpahkan. Alqaitu alaika mahabbatan minni, maknanya asbaghtu alaika ya Musa mahabbatan minni. Mahabbatan kita sebut apa? Hubban wa wuddan, kasih sayang, cinta kepada Nabi Musa. Ya Allah limpahkan. Sebagaimana Allah limpahkan rahmat kepada seluruh manusia. Tetapi Musa di sini lebih khusus. Sebab Allah kata alqaitu alaika mahabbatan minni. Sudah tentulah kasih sayang yang Allah limpahkan kepada Musa alaihi salam itu lebih. Jadi kita ni, maknanya kita ni kalau tengok baby kan, kita ni tengok budak pun kita rasa kesian, kita rasa sayang, kita rasa kasihan. Kan? Itu adalah apa? Limpahan rahmat yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati. Sebab itu Nabi SAW ketika Nabi cium cucu-cucu baginda alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada seorang sahabat yang pelik. Dia kata dia ada anak ramai tapi dia tak pernah cium anak dia. So Nabi SAW tegur. Dia kata aku takut Allah tarik daripada kamu rasa rahmat, rasa sayang. Maknanya perintah supaya kita menyayangi, menyayangi anak kecil. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan di kalangan kami, kata Nabi SAW, orang yang tidak menghormati orang yang lebih besar di kalangan kami, dan orang yang tidak merahmati orang yang lebih kecil. Termasuklah anak-anak kecil, bayi, anak-anak kecil masuk kan. Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Baik. Jadi Asyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun, ketika melihat Musa itu dengan wajah yang penuh dengan cahaya kenabian, wal jalalatil musawiyah, yakni ada keagungan pada bayi yang bernama Musa itu, maka ahabbathu hubban syadidan jiddan, sangat-sangat sayang. Falamma jaa Fir'aun qala, bila datang Fir'aun kata ma hadha, apa ini? Wa amara bi dhabhihi, Fir'aun suruh sembelih tu. Wa amara bi dhabhihi makna sembelih. So kita kena faham bi dhabhihi ni, satu kena tambih. Dalam bahasa Arab, kalau orang Arab sebut dhabahahu fulan, kalau kita terjemah by word, kita terjemah sembelih. Tapi sebenarnya tak tepat. Tak tepat. Dhabaha dalam uslub Arab, dalam bahasa Arab, orang Arab tak faham kalau dhabaha itu ditujukan kepada manusia, tak faham maksudnya sembelih macam sembelih binatang, tak. Dia maksud qatalahu, maksudnya bunuh. Ni kena tambih. Kalau kita kena tengok konteks. Kita tak boleh terjemah harfi pada setiap perkataan itu, kita tak lihat konteks. Kalau penggunaan dalam bahasa Arab, kalau zabaha merujuk kepada manusia, merujuk pada maknanya zabahahu fulan, kita kata fulan zabahahu, maknanya qatalahu fulan yakni membunuhnya ataupun dibunuh. Jadi kita kena faham, kecuali kalau ada dalam ayat itu qarinah yang menunjukkan perbuatan pembunuh itu, contohnya zabahahu fulan kadzabhi al-ghanam, contoh kadzabhi ghanam, disembelihnya seorang itu seperti disembelihnya
kambing. Contoh. Baru kita kata maknanya sembelih. Tapi kalau secara mutlak tanpa ada takyid, maknanya zabaha diterjemahkan dengan qatala, bunuh. Itu itlak penggunaan orang Arab. So kita tak boleh faham maknanya bila disebut sembelih tu kita terjemah harfi ya. Sembelih maknanya sembelih macam sembelih binatang. Tak. Maknanya bunuh lah, qatalahu. Sama ada bunuh dia dengan tikaman, dengan dipancung dan sebagainya. Itu perlukan perincian lah kan. Baik. Jadi Firaun perintahkan untuk dibunuh lah, untuk membunuhnya, untuk membunuh bayi tersebut. Fastauhabathu minhu wa dafa'at anhu. Maka diberikanlah apa makna Firaun minta dekat Asyah supaya bawakan bayi itu. Dan Asyah bagi bayi itu kepada tunjukkan, bawakan bayi tersebut kepada Firaun. Wa qalat, di situlah dia berkata, Asyah berkata, qurratu ainin li walaka. Maknanya apa? Asyah pun kata ini adalah apa? Penyejuk mataku. Qurratu ainin li walaka. Kan? Maknanya qurratu ainin li walaka. Apa maksud qurratu ainin li walaka? Qurratul ain maknanya al-itminan war-ridha was-surur. Qurrat, maknanya ketenangan. Ainin anzuru. Maknanya ainin kat sini maknanya mata lah kan. Yang menyejukkan mata. Qurratu ainin, yang memberi ketenteraman. Li, untukku, kata Asyah. Walaka, dan untukmu. La taqtuluh, jangan bunuh dia. Kan? Faqala laha Fir'aun, lalu Fir'aun pun kata, amma laki fana'am. Fir'aun dia tak boleh nak cakap apalah. Bila dia tengok isterinya, Asyah bintu Muzahim, dalam keadaan yang sangat kasih dan sangat sayangkan anak tersebut. Dalam sebahagian riwayat disebutkan memang mereka tak direzekikan anak. Jadi sudah tentulah cadangan Asyah itu yang disebutkan dalam Al-Quran, asa an yanfa'ana atau nattakhidahu waladan, kan? Kita ambil manfaat dan kita jadikan dia sebagai anak angkat. Itu adalah antara faktor. Kerana dikatakan dalam riwayat, dikatakan Asyah bintu Muzahim tidak dikurniakan anak. Baik, kata Firaun, amma laki fa na'am. Adapun untukmu, ya. Kan? Maknanya kamu sayang dia, penyejuk mata kamu, ya, itu untuk kamu. Wa amma li fala. Adapun untuk aku tidak. Maknanya keras hatilah Firaun kan. Wa amma li fala. Maka aku bukan. Itu untuk kamu saja. Nampak? Ini yang kita kata kuasa apa? Wanita tu. Kuasa wanita maknanya pengaruh isteri. Jadi Allah Ta'ala jadikan apa? Seorang lelaki yang sombong, yang takabur, akhir sekali tunduk juga pada apa dia lagi? Pada isterinya. Itu fitrah. Kita kata bukan fitrah, maknanya ada, kita kata apa? Antara kelemahan lelaki kan, adalah pada wanita. Kan? Maknanya dari sudut kebaikan ialah kat sini Allah Ta'ala jadikan Asyah ni adalah asbab, salah satu sebab daripada sebab-sebab keselamatan Musa. Ini yang Allah Ta'ala kata walitusna'a ala aini. Tu Allah kata kami taujih, kami bimbing dia dan kami susun sirah hidup Musa ini dengan pandangan kami, dengan mata kami, dengan mataku. Maknanya dengan pengawasanku. Maknanya ini satu contoh asbab. Kan? Maknanya isteri adalah sebab bagi keselamatan dan ada keberkatan. Sebab itu ini takkan dapat dirasa melainkan orang yang ada isteri, kan? Maknanya orang yang ada pasangan lah. Maknanya di sini kalau kita tengok balik, Firaun yang sombong, yang takabur itu, maknanya akhir sekali walaupun dia masih lagi keras dan dia kata amma laki fana'am wa amma li fala.
Aku tak kan. Bukan penyejuk mata aku kan. Tapi penyejuk mata kamu sajalah, kamu saja tenteram. Tapi aku biarkan, aku tak bunuh. Maknanya wa amali fala ay la hajata li bih. Aku tak ada hajat dengan budak ni. Kata Imam Ibn Kathir, wal bala muwakkalun bil mantiqi. Maknanya ujian, bala, bencana itu muwakkalun bil mantiqi. Maknanya apa? Akan diserahkan kepada ucapan kita. Apa yang kita cakap, itulah yang akan berlaku. Maksud apa yang kita cakap itu yang akan berlaku, maknanya di sini kita faham kesan daripada apa yang kita ungkapkan, maka itulah yang akan nasib kita akan diserahkan kepada apa yang kita usahakan. Termasuklah apa yang kita cakap. Sebab tu Nabi SAW perintahkan kita agar bercakap benda yang baik. Kan? So bukan kat sini, kat sini ada orang mungkin faham wal bala muwakkalun bil mantiqi ni dia berkata mulut masin. Bukan. Tak sesuai kat sini. Kita terjemahkan kepada mulut masin tu. Maknanya kat sini adalah apa? Adalah merujuk kepada kalau tengok dalam sini, dalam tahqiq ni, footnote ni, wa huwa yadribu fi kalimatin yatakallamu biha ar-rajul fatakunu ba'ithatun lil bala'. Di mana wa awwalu ma min tamatin illa fawqa tamah wal bala' huwa hadith. Baik, ini ada perbahasan lah dari sudut adakah ini hadis ataupun perkataan. Yang sahih dia adalah apa? Perkataan perkataan hikmah. Dia bukan hadis. Tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Al-bala' muwakkalun bil mantiqi. Al-bala' muwakkalun bil qawli. احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. Jagalah lisanmu untuk mengucapkan sesuatu yang boleh menyebabkan kamu diuji, ditimpa bala. Innal bala muwakkalun bil mantiqi. So ujian, bencana itu diserahkan berdasarkan ucapan kita. Ini berlaku disebabkan oleh kata-kata kita. Wa huwa yadribu fi kalimatin yatakallamu biha ar-rajul fatakunu ba'ithatan. Maksudnya dia adalah perumpamaan bagi perkataan yang dikatakan oleh seorang individu yang akan mendorong, perkataan itu mendorong dan menjadi sebab berlakunya bencana. Itu maksud dia. So kat sini nampak beza. Asyah dia kata qurratu ainin li walaka. Asyah dia tafaul. Tafaul maknanya dia optimis, dia positif. Jadi dia kata anak ini penyejuk tenteram, penyejuk mataku, memberi ketenteraman kepada aku. Allah Ta'ala jadikan Musa memang menyejukkan mata Asyah dan asbab kepada Asyah beriman. Nampak? Tetapi Fir'aun, kalaulah Fir'aun dia condong kepada perkataan tu juga, kalaulah Fir'aun kata macam isteri dia. Naam. Kata qurratu ainin li. Dia kata macam Asyah, isteri dia. Sudah tentulah akan berubah. Tapi tak, Allah Ta'ala tetapkan Fir'aun tidak kata macam tu. Fir'aun kata ammali fala hajata li bih. Aku tak perlukan dia. Aku tak berhajat kepada budak ni. Maknanya dia pandang remeh kepada Musa. Dia nampak Musa itu hanya seorang bayi yang baik. Aku nak bunuh boleh, tapi sebab isteri aku nak jadikan dia anak angkat, aku tak bunuh lah. Itu lah. Maknanya meremehkan. Tapi Asyah dipandang dengan pandangan jalalah al-musawiyah, jalalah anwarun nabawiyah. Dia nampak kat situ keagungan. Dia nampak budak itu dengan penuh rahmat, dia sayang dekat budak tu. Nampak? Beza. So kat sini nampak beza rahmat yang ada pada wanita itu lebihlah nak dibandingkan lelaki. Kan? Rahmat yang ada pada wanita tu lebih nak dibandingkan lelaki. Itu memang perkara yang fitrah lah. Kan? So sebab wanita itu
dibekalkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahim, kan? Jadi daripada rahim wanita itulah dilahirkan anak-anak yang kita katakan anak-anak yang merupakan antara asbab yang Allah Taala campakkan rasa rahmat kepada seluruh manusia, dan dinamakan silaturahim. Menyambung silaturahim tu asalnya pada rahim lah. Rahim maknanya rahim ibu tu, kita datang daripada rahim ibu yang sama. So mana ibu yang diberikan rahim, kan? Bapa dia tak diberikan rahim, tapi dia bukan tak ada rahmat lah, ada rahmat, tapi ibu rahmat dia lebih. Sebab itu Nabi SAW apabila ditanya tentang siapakah manusia yang paling utama untuk sahabat tanyakan siapakah manusia yang paling utama untuk aku buat baik, Nabi kata ummuka. Kemudian siapa lagi? Ummuka. 3 kali Nabi kata. Ibu kamu. Kemudian baru bapa kamu. So isbat, maknanya isbat menetapkan rahmat, albirru, kebajikan yang kita kena sampaikan untuk ibu itu 3 kali ganda daripada seorang bapa. Maknanya nisbah dia 3, nisbah 1. Bapa 1, ibu 3. Kan? Ummuka, thumma ummuka. Ibu kamu. Thumma abuk. Kemudian barulah ayah. Rahmat. So itu nampak tak macam mana Allah Ta'ala susun hamba-hambanya, antaranya kelebihan ibu berbanding ayah, maknanya dari sudut itu. Kan? Jadi kita yang masih hidup, ibu-ibu kita ni masih hidup, maka buatlah kebajikan, buat baik kepada ibu, hargai keberadaan ibu kita. Bagi mereka yang ibu mereka yang sudah meninggal dunia, doakan dan sampaikan sebab-sebab yang boleh membawa rahmat kepada ibu kita, mendoakan mereka, sedekah atas nama mereka, dan seumpamanya, maka itu adalah antara wasilah untuk kita melakukan kebajikan untuk ibu kita dan juga kedua ibu bapa kita. Baik, semoga Allah merahmati ibu-ibu yang sama ada yang masih hidup atau yang meninggal dunia, kan? Mereka yang telah pergi. Baik, jadi itu maksud wal bala'u muwakkalun bil mantiqi. So kita kena jaga-jagalah dengan perkataan kita. Sebab itu Nabi SAW sebutkan tentang lisan ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Falyaqul khairan. Lisan kita ni cakap benda yang baik. Nabi perintah falyaqul khairan, cakaplah, ucaplah, tuturlah perkataan yang baik, khairan. Au liyasmut, atau senyap. Maknanya kalau tak ada benda baik yang kita nak cakap, senyaplah, diam. Bukan kita cakap benda yang jahat, benda yang buruk, benda yang boleh membawa bencana dan musibah kepada kita. Al-bala' muwakkalun bil mantiqi ni kita nak faham mudah juga zaman sekarang ni. Al-bala' muwakkalun bil mantiqi maknanya sebab mulut santan binasa. Sebab mulut badan binasa. Betul ni. Al-bala' muwakkalun bil mantiqi. Sebab pulut santan binasa. Sebab mulut badan binasa. Baru dapat. Itu terjemahan dia. Terjemahan konteks Melayu. Al-bala' muwakkalun bil mantiqi. Wal al-bala' muwakkalun bil mantiqi, sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Kamu cakap, kamu tak perhati dulu apa natijah. Kamu tak berfikir sebelum kamu bercakap,
Kamu buat tuduhan orang tu, kamu cakap dekat orang tu, kamu cakap dekat orang ni, kamu buat fitnah. Itu contoh kan. Akhir sekali, al-bala' muwakkalun bil mantiqi. Sebab mulut badan binasa. Kan? Maki orang tu, maki orang ni, buat fitnah kat orang tu. Lepas tu, orang pun saman. Contoh kan? Contoh yang zaman sekarang ni saman je. Kan? Orang tak cakap banyak, orang fitnah sikit, orang saman. Saman, kamu kena naiklah mahkamah. Kamu kena siaplah ribu-ribu, juta-juta. Kalau kamu buat fitnah dekat orang ni, kamu buat fitnah dekat orang ni, kan? Itu di dunia kan? Di dunia tu ada dah dia punya hukuman. Macam dulu ada orang yang buat fitnah kepada pendakwah ahli sunnah kan. Ingat lagi kan? Dia tak fikir akibat. Tapi sekarang ni kebanyakan yang nak buat fitnah ni dia buat fake account. Kan? Syaitan buat fake account. Account palsu. Sebab dia tahu dia tak boleh kenalah tindakan, tapi kok mana pun Allah Ta'ala akan balas juga di dunia atau di akhirat. So jangan buat fitnah kat orang. Dulu kan kita ingat lagi buat fitnah dekat pusat pengajian Islam, kan? Ada yang buat fitnah dekat tempat kita yayasan taklim. Jadi hati-hati kan. Wal bala' muwakkalun bil mantiqi. Sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Jangan maknanya itu satu pengajaran lah kan. Dulu ada seorang pendakwah ni, dia buat fitnah kepada pendakwah antarabangsa kan. Lalu dia kena saman. Saman maknanya sebab fitnah kan. Juga kita kata melibatkan, jangan, maknanya kita kena pendakwah-pendakwah dan juga mereka-mereka yang menguruskan tentang urusan dakwah dan sebagainya, pengajian dan sebagainya, maknanya kena adalah orang yang mengingatkan. Kan dari sudut undang-undang kan, dari sudut undang-undang, yalah undang-undang tu kita kata tak perfect, tapi apa yang ada tu kita guna yang semampu mungkin untuk mempertahankan maruah seorang Muslim, mempertahankan dakwah kan. Kita guna apa yang kita mampu. So jangan maknanya jangan kita ini peringatan lah kan. Jangan kita rasa seronok sangat nak komen dekat media sosial tu, buat fitnah kat orang ni, nak cakap kat orang tu, nak cakap kat orang ni, nak cakap orang tu. Jangan. Hati-hati. Wal bala' muwakkalun bil mantiqi. Sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Baik. Wa qawluha asa an yanfa'ana. Konteks tadi tu maknanya Fir'aun lah. Fir'aun dia kata apa? Fala hajata li bihi. Itu konteks dia. Fir'aun kata aku tak berhajat pada budak ni. Memang Allah Ta'ala tak bantu dia. Kan? Bahkan Allah jadikan Musa sebagai musuh dia. Tidak kepada Asyah. Wa qawluha asa an yanfa'ana. Sesama juga kita dengan dia orang-orang yang pendakwah, dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maknanya kita kena jaga juga perkataan kita. Jangan kita remehkan kan. Maknanya kita nampak lekeh, kita nampak ustaz ni lekeh, kita pun kata apa ni, tak apa, kita pun pelekehkan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. So kita dahlah sombong maknanya menolak kebenaran dan kita meremehkan pula manusia. Itu banyak orang yang dia menolak kebenaran disebabkan dia melihat status orang yang menyampaikan kebenaran tu. Ini bahaya juga. So jangan kita didik masyarakat kita ini macam tu. Dia tengok dulu follower berapa, follower sikit je, tak boleh pakai. Tengok gelaran, ada gelaran apa ni? Gelaran ini, gelaran itu, gelaran tu. Ada datuk ke? Tak ada. Tak ada. Datuk sekarang pun macam-macam. Datuk palsu pun banyak kan. Ada apa ni gelaran ni? Ada PhD ke, doktor, sekian-sekian profesor apa semua. Baru nak terima kebenaran. Salah. Itu ciri-ciri al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nabi SAW bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu.
Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku supaya bersikap tawaduk, merendah diri. Antara maksud merendah diri ni adalah apa? Menghormati kebenaran yang dibawa oleh sesiapa pun. Itu tawaduk. Tawaduk ni bukan merendah diri dalam erti kata kita jumpa orang, kita tegur dengan baik, kita merendah diri. Itu satu makna. Tapi makna yang satu lagi makna tawaduk yang orang ramai tak faham, menerima kebenaran walaupun siapa yang sampaikan dekat kita tu. Tak kira dia lebih muda daripada kita, ataupun dia lebih tua ke, ataupun dia dia mungkin ilmu lebih sedikit daripada kita ke. Tapi bila dia sampaikan kebenaran, maknanya kita kena terima. Tu susah tu. Kan? Selalu orang kan, kamu siapa? Aku makan garam dulu. Tu selalunya macam tu kan. Budak ni, siapa budak ni? Saya makan garam lebih dulu awal. Kan? Jadi dia sombong dan menolak kebenaran. Wal'iyadzubillah. So jangan kita bersikap sedemikian rupa. Jadi itu antara faedah yang kita boleh ambil daripada Fir'aun punya kenyataan tu lah. Ammali fala. Ammalaki fala'am. Ay la hajata libih. La hajata libih. Aku tak berhajatkan kepada Musa. So kadang-kadang kita melihat, memilih kan. Ada orang dia pilih. Dia maknanya dia kata, saya ni kalau ustaz-ustaz tempatan ni saya tak mau datang lah kan. Mana saya tak mau lah nak dengar dia orang punya ceramah ni, nak dengar dia orang punya kuliah ni low class. Itu ada juga orang macam tu. Saya tak, maknanya dia lekehkan lah kan. Ustaz-ustaz yang cakap Melayu ni no kan. Saya tak berapa nak sangat lah kan. Dia nak yang international, dia nak yang popular kan, dia nak yang itu. Ini pun kena hati-hati. Wal bala muwakkalun bil mantiqi. Maknanya kita menunjukkan kita tak nafikan, kita berhak untuk kita ada hak untuk maknanya mendengar siapa yang kita suka. Tetapi bila sampai kebenaran, kita tak boleh melekehkan. Paling kurang kalau kita tak mau dengar, jangan lekeh. Jangan perlekehkan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Mungkin kita tak tolak kebenaran, tapi kita ada satu lagi nau' minal kibr, makna kita ghamtun nas, kita meremehkan manusia. Setengah orang dia tak best lah kan. Ada orang pula dia kata tak maulah kan dengar ustaz ni terlampau ilmiah. Kita nak dengar yang buat lawak kan, yang ada sense of humor kan, nak lawak. Dia kata nak dengar yang simple saja, tak mau dengar yang berat-berat, nak dengar yang happy go lucky saja, tak mau dengar yang berat-berat. Ini pun tak boleh. Itu kita kata ya, kita tak nafikan, maknanya kita di alam kita kata dunia tanpa sempadan ni kan, maknanya kita boleh dengar daripada speaker-speaker daripada international, pendakwah-pendakwah yang ramai. Ya, tak jadi masalah. Kita berhak untuk ambil manfaat daripada siapa sahaja yang menyampaikan kebenaran. Termasuklah pendakwah-pendakwah daripada luar negara kan. Kita tak nafikan mereka mempunyai pengaruh yang lebih luas, mereka penyampaian mereka itu lebih mungkin lebih sampai kepada orang awam kan. Kita dalam masa yang sama juga kita muhasabah lah, bukan kita dengki kan. Mai saja pendakwah daripada luar kita buat tuduhan, kita kata ni sekian-sekian tahzir dia apa semua, kita buat fitnah, itu pun tak baik, tak bagus kan. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala bagi kemasyhuran, populariti, dan dia gunakan populariti itu untuk menyampaikan kebenaran. Jadi itu adalah satu bentuk busyra al-ajilah, maknanya khabar gembira yang segera Allah bagi. Itu kita kena faham. Ada pendakwah yang Allah bagi dia populariti kan. Jadi kenapa kita nak dengki kan? Kita buatlah kerja kita. Jadi ada pendakwah yang sampai
maknanya yang boleh berdakwah kepada ribuan orang, jutaan orang, kemudian bahasa dia tu mudah sampai orang faham, senang faham. Takkan kita nak dengki, nak hasad? Alhamdulillah, kita kena bersyukur. Kerana ada pendakwah yang dapat buat apa yang kita tak mampu buat. Kita mungkin mengajar ke orang Melayu ni, orang Malaysia ni, orang Melayu kita ni pun orang Melayu tak faham-faham. Tapi ada pendakwah yang international yang dia cakap, orang masuk Islam, jadi orang pun faham agama Islam, orang pun nak belajar lagi, nak menuntut ilmu lagi. Alhamdulillah, kita kena bersyukur. Bukan kita dengki, bukan kita hasad. Jadi biasalah. Jadi biasalah, ada yang diterima ramai, ada yang tak, sedikit saja orang dengar, tu biasa. Kita kata normal lah. Jadi kenapa kita nak dengki? Orang itu ada bahagian dia. Dan Allah Ta'ala jadikan dia itu. Dan kita kena faham juga itu mungkin ujian Allah kepada dia. Dan ujian kita ada ujian yang tersendiri Allah letakkan, dan ada benda yang kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dekat manusia ni berbeza-beza. Jadi saling melengkap antara satu sama lain. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Maknanya mukmin dengan mukmin yang lain ni dia macam binaan. Dia saling melengkapkan, menguatkan antara satu sama lain. Jadi jangan kita dengki. Kalau ada sahabat kita pergi ceramah, kan, orang ramai datang, kita punya kuliah atau ceramah tak ramai orang dengar. Kenapa kita nak dengki? Patutnya kita, alhamdulillah, ramai orang dapat kebenaran melalui dia. Kenapa kita nak ada dengki? Alhamdulillah, kerana ada orang yang tolong tutup kelemahan dan kekurangan yang kita ada. Ada pendakwah ini, ada guru yang mengajar macam ni, penyampaian dia mudah untuk difahami. Mungkin kita kurang, ada kekurangan. Jadi bila ada kekurangan, kita tahu ada sahabat kita, ada saudara kita yang tampung kekurangan kita, alhamdulillah, kita bersyukur. Betul tak? Macam mana kita nak kena dengki? Apa menyebabkan kita kena dengki pula? Hasad? Tak. Melainkan kita berusaha. Yang penting adalah kita semua masing-masing nak mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita mengajak kepada diri kita. Bukan mengajak kepada orang menyembah kita. Itu paling penting. Baik. Itu kebanyakan orang dalam dunia dakwah ni pun kita takkan selamat daripada hasad dengki. Hasad dengki. Orang ni nak berebut ni, nak berebut tu, nak berebut pengikut, nak berebut anak murid, nak berebut crowd, nak berebut ini, nak berebut ni. Allah musta'an. Tak selamat sekarang. Sebab apa? Sebab dakwah itu dibina bukan atas dasar tauhid. Dibina di atas dasar dakwah ni hanya dilihat dari sudut tasyrif, tapi tak dilihat dari sudut taklif. Nak kemuliaan saja tapi tak mau tanggungjawab tu. Dia nak hak yang bergermelapan. Dakwah ni dia nak hak sonok-sonok saja. Nak orang layan dia, nak kapet merah. Macam itulah umpama dia nak orang semua puji dia dan sebagainya. Tapi bila nak sampaikan kebenaran yang mungkin boleh menggugat, maknanya menggugat keimanan dia, ataupun menyebabkan orang akan Allah Ta'ala uji dia, kat situ dia dah goyang, lalu dia tinggalkan dakwah, ataupun dia menukar prinsip dan sebagainya. Ini bahaya. Ini bahaya. Akhir sekali berpaling, intakasa, berpaling daripada kebenaran. Allah musta'an. Sebab itu dakwah ni bukan benda yang mudah, bukan seronok-seronok. Bukan kamu ingat, kamu bila dakwah ni maknanya kamu akan dikelilingi oleh orang yang ramai yang suka dekat kamu, baling dekat kamu bunga, hampa kapet merah dekat kamu, layan kamu baik, semuanya layan kamu baik-baik. Kamu jangan harap macam tu. Semua jumpa kamu nak autograf, tak, jangan. Kalau itu yang kamu dapat, maknanya ada something wrong. Kan, ada something wrong. Tak ada langsung orang yang keji kamu, tak ada langsung orang yang marah dekat kamu, something wrong. Maknanya dakwah kamu tu ada masalah. Kamu ajak kepada siapa? Kamu ajak kepada siapa? Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala nasihatkan kepada anak murid dia.
Ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia ini matlamat yang mungkin takkan dicapai. Jadi apa yang kita kena buat? Sampaikan kebenaran. Orang suka ke, orang tak suka ke, orang kecam kita ke, orang maki kita ke, orang sekat kita ke, orang tahan kita ke, orang maknanya orang tahan telinga mereka daripada dengar daripada kita ke, orang tutup telinga ke, orang tak suka ke, orang boikot ke. Tapi bila kita sampaikan dakwah, sampaikan kebenaran, kita tetap sampaikan. Dan seorang pendakwah itu dia lebih takutkan sautur rahman, apa kita kata, qabla sautus sultan, qabla sautis sultan. Dia lebih takutkan azab Allah sebelum azab ataupun hukuman daripada orang yang ada kuasa, pemerintah, sultan dan sebagainya. Dia lebih takutkan Allah Ta'ala. Wallahul musta'an. Baik, wa qawluha asa an yanfa'ana. So ini ayat 9 surah Al-Qasas. Dan perkataannya, kataan siapa ni? Kataan Asiyah bintu Muzahim, isteri Firaun. Asa an yanfa'ana. Moga-moga dia dapat memberi manfaat untuk kita. Siapa? Musa lah, bayi tu. Wa qad analaha Allahu ma rajat minhu minan naf'i. So Imam Ibn Kathir kata, dan telah Allah Ta'ala berikan, kurniakan kepadanya Asiyah itu apa yang dia harapkan berupa manfaat, dan dia dapat. Tahu nampak? Al-bala muwakkalun bil mantiq. So dia punya maksud sebaliknya, mafhum mukhalafah dia, kebaikan akan kita perolehi dengan sangka baik kita, dengan ucapan baik kita, dengan harapan kita. So Allah akan bagi. Sebab itu Nabi SAW kata dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku di sisi, Allah kata dalam hadis qudsi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Kalau kita sangka baik, Allah akan bagi kebaikan. Maknanya husnul dhanni billah, sangat penting sangka baik tu. Dan ini juga disebut dalam sunnah sebagai tafa'ul. Maknanya kita positif, kita tafa'ul, maknanya kita optimis, dan kita sentiasa memandang sesuatu perkara itu dengan pandangan positif. Jangan kita tengok apa saja yang berlaku dekat kita ni semua negatif, tak baik, sial, tak ada. Sebab itu tafa'ul ni lawan dia tatayyur, sial. Percaya sial ni dilarang dalam sunnah. So dalam agama kita ni tak ada percaya sial. Kan? Tak ada sial-sial ni. Sial ada satu je, sial. Sial buat maksiat. Kesialan pada perkara yang menyanggahi perintah Allah. Ada maknanya nama ta'irukum indallah. Ta'irukum maknanya apa? Sebahagian ulama tafsir kata sial. Kesialan tu, nasib malang tu datang bila kita tak mentaati perintah Allah. Bila kita buat maksiat, kita langgar perintah Allah, itulah datang kesialan. Itu saja. Tapi sial dalam perkara-perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan ianya ada sial, tidak ada, bahkan perkara-perkara yang keduniaan, perkara yang harus dan sebagainya, tidak ada kaitan dengan sial. Contoh apa dia? Kita kata orang yang naik kereta pancit tayar, sial ke? Tak. Tak apa kaitan dengan sial pula, tak ada. Ujian lah. Kan? Itu berlaku, perkara yang Allah Ta'ala tetapkan berlaku. Takdir. Kan? So orang beriman dia akan nampak benda itu sebagai bukan masalah. Ya masalah masalah, tapi bukanlah sampai tahap dia kena beranggapan benda itu sebagai sial dan sebagainya, tak. Tetapi diperintahkan kita untuk muhasabah. Kan? Ya, boleh jadi hal tersebut berlaku atas kesalahan kita, kekurangan kita, ada dosa, kita ada dosa, mungkin. Kan? Sebab apa yang menimpa kita itu, tidak ada yang menimpa kita melainkan disebabkan kesalahan kita. Kan? Kekurangan kita. Itu musibah lah kan. Musibah apa saja bentuk, bukan sekadar tayar pancit itu ada sebab je, sebab. Tapi ada sebab yang lain yang kita tak tahu. Sebab itu kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah,
meminta keselamatan, kita berdoa. Tapi kalau dah berlaku, kita beriman. Dan benda, setiap ketetapan Allah Ta'ala itu bukan bersifat keseluruhannya itu adalah buruk. Tidak ada istilah poor evil. Tidak ada istilah syarrul mahd. Tidak ada istilah kejahatan secara total. Allah Ta'ala jadikan baik dan buruk itu pun ada kebaikan dia. Kan? Sebab itu kita diperintahkan untuk optimis. Orang tak suka, orang tak mau dengar dakwah kita, orang maki kita. Ada lagi disebabkan orang maki kita, kemudian kita berundur. Kita berhenti daripada menyampaikan dakwah. Tak. Itu tak optimis. Nabi SAW, para Nabi dan Rasul, para sahabat Nabi, tabi'in, salafus salih, mereka terus sampaikan walaupun orang tak suka. Sampaikan kebenaran. Orang tak suka ke, orang cakap macam-macam kat kita, dan tak bi. Apa yang mereka cakap tu akan diadili oleh Allah, akan dihisap oleh Allah. Mereka tak lepas. Kat dunia mereka mungkin lepas, tapi Allah akan hisap, akan hitung, akan apa kita kata, menghukum kalau apa yang mereka katakan itu adalah kedustaan. Baik, itu kita kena faham. Amma fid dunya fahadah Allahu bih. So apa manfaat yang Asiyah dapat? Adapun di dunia, Allah Ta'ala bagi hidayah disebabkan Musa tu. Bihi. Allah bagi hidayah dekat Asiyah disebabkan kasih sayang yang dia limpahkan kepada Musa. Sebab dia suka dekat Musa, Allah bagi dia hidayah. Nampak? Kat sini isbat kepada kita, kadang-kadang kasih sayang kita kepada seseorang itu akan membawa, bukan kadang-kadang, kebanyakan perkara yang Allah Ta'ala jadikan dari sudut tabi'i akan membawa kepada perkara yang bersifat syar'i. Apa maksud dia? Maksud dia sini, Asiyah ketika dia ambil Musa waktu tu bukan Rasul lagi, betul tak? Musa baru bayi, kecil lagi. Asiyah tahu tak Musa tu akan jadi Rasul? Asiyah waktu tu tak tahu lagi. Tetapi disebabkan rasa sayang, kasih dia kepada Musa daripada kecil, Allah jadikan sebab itu sebagai sebab Asiyah mendapat hidayah. Tapi boleh jadi juga Allah Ta'ala tak bagi kepada sesetengah individu rasa kasih sayang dia itu kepada seorang individu untuk menyampaikan dia kepada hidayah. Contohnya Abu Talib. Itu antara contoh yang kontra, yang berbeza dengan Asiyah. Asiyah sebab dia sayang, dia bela Musa daripada kecil, Allah bagi dia hidayah. Abu Talib, sama tak? Abu Talib dia sayang anak saudara dia, Nabi Muhammad SAW. Dia pelihara daripada kecil. Dia pertahankan Nabi Muhammad. Tapi tengok, Allah Ta'ala tak bagi hidayah melalui kasih sayang dia terhadap Nabi Muhammad sebab ada penghalang. Penghalang dia apa? Fanatik terhadap tradisi nenek moyang. Itu masalah. Itu penghalang dia. Kalau penghalang tu dapat dihilangkan, Abu Talib mungkin masuk Islam, dapat hidayah. Tapi penghalang tu ada. Kawan yang buruk, teman yang buruk, Qurana apa dia kita kata, bitanatus su, teman yang buruk, penasihat yang jahat. Sebab Abu Talib dikelilingi oleh orang-orang yang tak bagi nasihat dekat dia, yang merosakkan dia. Itu ada sebab yang menghalang. Tapi Asiyah tak ada. Tak beza kan? Kita buat perbezaan antara Asiyah bintu Muzahim dengan Abu Talib. Dua-dua sayang dekat anak masing-masing. Anak angkat, Abu Talib anak saudara. Betul tak? Asiyah dapat hidayah, beriman dengan Nabi Musa. Abu Talib tak dapat hidayah. Apa yang menunjukkan perkara tersebut? Perbezaan ni, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kau kendaki, yang kau cintai, tapi Allah yang bagi hidayah. So Allah Ta'ala yang bagi hidayah dekat Asiyah, asbab kasih dia, sayang dia kepada Musa alaihissalam. So kat sini kita boleh dapat faedah. Boleh jadi sebab kasih sayang kita kepada seorang individu akan membawa kita kepada hidayah. Kan? Bahkan itu yang kebanyakannya.
kasih kita kepada seorang alim, seorang ulama. Betul tak dia adalah asbab yang menyampaikan kita kepada hidayah? Ya. Sebab kasih kita kepada guru kita, orang yang menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, itu sebab yang boleh memberi kepada kita hidayah. Asbab. Sebab itu kalau kita menutup pintu sebab ini dengan kebencian, ini bahaya. Membenci ulama, membenci orang yang menyampaikan kebenaran boleh menjadi asbab ditutup pintu hidayah. Macam sekarang orang benci ulama-ulama Islam, bahkan bid'ahkan, kafirkan. Allahul musta'an zaman sekarang ni. Ada yang bid'ahkan Imam Ahmad, ada yang kata Imam Ahmad sesat, kata Ibnu Taimiyah sesat, Ibnu Qayyim sesat, Mujassimah, yang tuduh Imam An-Nawawi ahli bid'ah, yang kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli bid'ah sesat, yang maki hamun Imam Abu Hanifah, yang tuhmah Imam Asy-Syafi'i. Tahu ini, tengok macam mana akhir sekali mereka melawan kebenaran disebabkan kebencian. Bahkan lebih dahsyat lagi sekarang ni, dulu Syiah kan, sekarang ni ada orang yang masuk, menyelinap masuk, yang ni anda nampak lah, menyelinap masuk ke dalam, menggunakan nama Asy'ariyah, lalu mereka membawa doktrin-doktrin Syiah, tamasy'ur, tarafud. Mereka jadikan Asy'ariyah tu sebagai medan, ataupun mereka jadikan medan-medan penamaan-penamaan yang berbeza itu untuk mereka serang sahabat Nabi. Sekarang ni dah ada dah orang laknat Muawiyah di media sosial. Laknat sahabat Nabi. Ya. Kebencian terhadap sahabat Nabi itu menyebabkan Syiah Rafidah sesat. Siapa kata benci dengan sayang ni tak bagi kesan? Benci dan sayang ni sangat memberi kesan dalam menyampaikan kita kepada hidayah. Sebab itu Nabi jadikan cinta kepada sahabat Nabi itu sebagai iman. Hubbul ansar minal iman, bughdul ansar minal nifaq. Cintakan ansar, sahabat Nabi di kalangan ansar, termasuk daripada iman. Bughdul ansar minal nifaq, bencikan ansar termasuk kemunafikan. Sebab tu hati-hati. Kita jangan terlampau benci dan terlampau taksub, terlampau sayang lebih sampai tahap tak nampak kebenaran pun bahaya juga. Tu sampai jadi taksub tu hulu. Dua-dua tak boleh. Kita sayang seadanya, kita benci pun seadanya lah. Kalau kita tak suka orang tu, kita sekadarnya lah. Tapi sahabat Nabi, ulama Islam, ulama-ulama salaf, tak boleh. Kenapa kita nak benci dia orang? Dia orang sampaikan kepada kita ilmu. Dia orang sampaikan kepada kita hadis-hadis Nabi SAW, Al-Quran. Apa alasan kita nak benci mereka? Sahabat Nabi. Ada alasan yang kukuh? Tak ada. Sebab itu kata para ulama, membenci pembawa kebenaran, hakikatnya membenci kebenaran tu. Tak ada lain. Lazim dia. So, membenci para sahabat Nabi, membenci Nabi, bawa kepada kekufuran, penentangan, kesesatan. Maknanya takkan bawa kepada hidayah. Sebab itu hati-hati. Sama jugalah kita kan, pendakwah yang datang menyampaikan kebenaran, bila kita dengar kebenaran yang disampaikan itu kebenaran, lalu kita melihat
mencari sisi-sisi keburukan, mencari kelemahan dia. Kita tengok cakap pun ini, kita pun cari titik kelemahan. Apa dia ni kan, baju pun tak gosok. Apa kena mengena baju dia tak gosok dengan kebenaran dia sampaikan? Itu kadang-kadang orang kita ni dia jadi, kita akan bincang nanti macam mana Firaun tengok Musa. Allah Ta'ala uji Nabi Musa AS, ada sedikit ketidakjelasan dalam penyampaian, tapi Firaun lekehkan. Itu perangai orang kita sekarang ni. Bila ada pendakwah tu, mungkin ada kekurangan sikit, dia akan highlight yang kekurangan tu. Apalah ni, kan? Rambut pun tak terurus, apa ni, rambut pun panjang. Ada apa kena mengena rambut tu dengan kebenaran yang dia sampai? Kamu tak mau tengok kebenaran kadang-kadang kan? Baju tak gosok, apa kena mengena baju tak gosok tu dengan kebenaran? Kamu nak dengar kebenaran lah. Itu setengah orang dia tak mau terima kebenaran tu, dia akan kalih. Dia akan pergi pada mencari kelemahan penyampai kebenaran. Apa ni, pengikut pun tak ramai, nampak dia cari. Apa ni, tak faham. Apa ni, siapa dia ni, tak kenal. Apa orang ni. Ataupun dia membuat fitnah. Tengok ni, dia ambil cut video-video, dia buat fitnah. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik, dikatakan di sini lagi, asa an yanfa'ana, dan itu manfaat di dunia. Asyah dapat dengan hidayah. Amma fid dunya fahadahu Allahu bihi. Adapun di dunia, manfaat yang Asyah kata asa an yanfa'ana, moga-moga dia beri manfaat kepada kita, Asyah dapat. Wa amma fil akhirah, di dunia dia dapat hidayah. So dia beriman dengan ajaran Musa alaihissalam sebab kecintaan dia kepada Musa. Wa amma fil akhirah fa askanaha jannatahu bisababi. Subhanallah. Adapun di akhirat, Allah Taala masukkan Asyah ke dalam syurganya disebabkan oleh keimanan dia kepada Musa. Au nattakhidahu walada, kata Asyah, atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Ini Ibnu Katsir kata wadzalika annahuma tabannayah li'annahu lam yakun yuladu laha waladun. So mereka ambil jadi anak angkat sebab tak diberikan rezeki anak lagi ketika itu. Tak dapat anak. Jadi Asyah cadangkan, propose untuk adopt Musa. Jadikan Musa sebagai anak angkat. Qala Allah Ta'ala wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka itu tidak menyedari. La yadrun madza yuridu Allah bihim an qayyadahum liltiqatihi minan naqmati al'azimati bi Fir'aun wa junudih. Dan mereka tak sedar apa yang kehendak Allah tu. Allah nak jadikan sebab mereka membela Fir'aun itu, membela Musa itu, maka akan menjadi azab kepada Fir'aun dan tentera-tenteranya. So itu merujuk kepada Fir'aun tak sedarlah. Dia tak tahu maknanya dia bukan Tuhan lah. Senang cerita. Baik. Jadi kita dah habis waktu. InsyaAllah kita berhenti setakat ini. Kita sambung pada ayat yang berikutnya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Penting yang sambungan ni Al-Qasas ayat 10 hingga 13 ni. Ini sangat penting untuk kita sentuh. Semua penting lah kan. Kita akan sentuh nanti insyaAllah pada kelas akan datang. Ada soalan banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke riwayat yang Asyah terpaksa kahwin dengan Fir'aun? Kalau tidak, ibu bapa Asyah dihukum. Wallahu ta'ala alam. La adri. Tak tahu. Wallahu a'lam. Apa itu tabut sebenarnya? Tabut ni peti lah. Peti. Maknanya bekas ataupun apa dia? Wallahu a'lam. Tak dijelaskan lah. Dalam Quran, tafsir ulama hanya sebut tabut tu maknanya peti. Tak tahulah peti tu dibuat daripada apa. Daripada kayu ke, daripada apa ke, wallahu a'lam. Itu benda yang mubham.
Itu benda yang mubham. Maknanya disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, tapi kalau dalam kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tabut. Kan? Dia kena tengok konteks lah. Kalau yang dimaknakan dengan tabut ni, kalau kita tengok dalam tafsir, apa ayat dia kat mana? Dia ada tabut ni, kena tengok konteks dia. Kalau dalam surah Taha ayat 39 tu kan, an yaqdhifihi fit tabut, yang ni maknanya sunduk. Sunduk ni apa? Chest, the chest. Maknanya kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir disebutkan tabut ini merujuk kepada tengok dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa sunduk. Syai'an manhutan minal khashab, sesuatu yang di pahat daripada kayu, tabut. Kalau dalam surah Al-Baqarah, tabut tu tabut tempat simpan Taurat. Sudah dia bezalah. Tabut tu maknanya beza. Maknanya waqala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Itu sebab dia simpan Taurat dalam tu. Simpan kat situ. Tabut tu makna dibawa oleh malaikat. Itu makna peti juga, ataupun sunduk maknanya, ataupun bekas yang dibuat daripada, ada yang kata daripada perak, daripada emas. Wallahu a'lam. Bukan, Allah tak suruh kita bincang tu panjang-panjang. Adapun tabut Nabi Musa ni maknanya sunduk. Maknanya peti, maknanya kita kata sama ada dibuat daripada kayu ke, tapi selalunya tabut ni daripada kayu lah. Daripada rotan ke, daripada apa ke, tak diperintahkan untuk kita nak cari. Itu masalahnya orang kita, yang tu yang dia nak tahu. Kita nak tahu sekadarnya lah. Tapi orang kita ni pelik-pelik. Apa kayu bahtera Nabi Nuh, lepas tu dia nak buat jadi apa? Nak cari kan. Kononnya ada keberkatan ni, ada fadilat ni, perlu nak buat biji tasbih lah, apa benda. Itu tak perlu. Tak beri manfaat pun kalau kita tak tahu. Tak mudarat juga kalau kita jahil, kita tak tahu. Sekadar kita tahulah tabut ni maknanya dalam Quran ada dua kan. Satu, tabut yang simpan Taurat, fihi sakinah, ada ketenangan dalam dia, maknanya Taurat lah, kitab Taurat yang malaikat buat turun tu kan. Satu lagi, tabut yang Nabi Musa diletakkan, yakni untuk dihanyutkan ataupun jaga Nabi Musa itu daripada dijumpai atau ditemui oleh tentera Firaun nak bunuh bayi-bayi ketika itu. So Allah jadikan tabut tu sebagai protection, tempat maknanya kita kata sebagai tempat disimpannya Musa ketika itu kan. Chest kan, kita kata chest ni dalam kita kata ni lah, dia macam kita kata peti, peti kan, tabut tu peti. Jadi dia boleh dihanyutkan, dia bukanlah benda yang berat kan. Kalau daripada besi tenggelam lah, sudah tentulah dia daripada kayu juga kan. Baik. Ada berapa jeniskah ahli sunnah wal jamaah ini? Kerana ada yang mengajak meminta hajat boleh melalui pokok, ada mengajak ke tarikat dan masyarakat apabila menama mampu. Ahli sunnati wal jamaah satu saja. Mereka yang ikut sunnah Nabi, ahlus sunnah, mereka yang melazimi sunnah.
Makna sunnah ni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah para sahabat. Ini sahabat sebab sahabat ikut Nabi, ikut sunnah Nabi. Tu ahlu sunnah wal jamaah, mereka berpegang teguh dengan jamaah para sahabat. Bukan jamaah zaman sekarang ni. Jamaah itu, jamaah parti ini, jamaah tabligh, jamaah ini, jamaah masjid ini, jamaah masjid itu, jamaah haji ini, jamaah umrah ini, jamaah ustaz ini, tarikat ini. Bukan. Jamaah maknanya jamaah para sahabat. Itulah satu-satunya ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang ikut sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sama ada dalam akidahnya, dalam amalannya, dalam akhlaknya. Dan orang yang berpegang teguh juga dengan al-jamaah. Jamaah kat sini bukan jamaah itu, jamaah orang ni, jamaah WhatsApp, grup WhatsApp macam ni, jamaah bukan. Jamaah para sahabat. Sahabat Nabi. Yang ikut betul-betul pemahaman sahabat Nabi dalam agama, metodologi. Jadi ahli sunnah wal jamaah, ciri-ciri mereka mentauhidkan Allah. Dalam tauhid mereka kepada Allah, mereka hanya minta dekat Allah Ta'ala saja, tak ada intercede. Mereka tidak ada perantara. Mereka minta ke Allah Ta'ala terus sebab Nabi SAW dalam sunnahnya ajar, fa idza sa'alta fas'alillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah Ta'ala ajar kita minta dekat Allah Ta'ala saja. Terus minta dekat Allah. Tak ada perantara. Kalau ada perantara yang disebut tawassul, yang disyariatkan, hanya ada beberapa tawassul. Bentuk tawassul contohnya minta dengan nama Allah, minta dengan amalan soleh kita, dan minta tolong orang yang masih hidup, yang hadir, yang mampu untuk doakan kita, itu harus. Tapi minta dekat pokok ni memang musyrikin. Kan? Musyrikin. Bukan ahli sunnah, bukan ahli tauhid. So ahli sunnah ni dia tauhid. Tak ada ahli sunnah yang kata boleh minta daripada pokok. Carilah riwayat, mana ada Nabi minta dekat pokok? Ada ke? Tak ada. Yang ada minta dekat pokok ni orang musyrikin lah, yang lawan Nabi. Mengajak kepada tarikat. Kalau ajak tarikat pada guru ni, guru tu, syekh ni, syekh itu juga bukan ahli sunnah. Ahli sunnah ajak kepada bukan tarikat kita sendiri, bukan kepada guru kita, tapi ajak kepada sunnah Nabi. Jadi kalau guru yang ahli sunnah ni, dia tak ajak orang untuk taksub dekat dia. Kan? Dia ajak orang untuk ikut sunnah Nabi. Kan? Sunnah Nabi. Bukan ajak kepada tarikat kita, tarikat guru kita, tarikat orang tu, tarikat orang ni, bukan. Ajak pada sunnah Nabi. Agar masyarakat dapat pilih yang benar, semua aku benar, tepat belakang. Kullun yad'i wasalan bi Laila wa Laila la tuqirruhum bidzaka. Semua orang mengaku ada hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak pernah mengakui pengakuan tersebut, dakwaan tersebut. Jadi semua claim lah. Jadi nak tahu orang tu betul-betul ikut sunnah atau tak, dilihat pada mutaba'ah dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Ikut tengok dia mutaba'ah tu betul tak? Dia ikut sunnah Nabi ke? Dia ikut apa ke? Kita kena nilai. Adakah perkataan yang diucapkan tu ada sandaran daripada sunnah Nabi? Amalan yang dia lakukan tu ada tak sandaran daripada sunnah Nabi? Dalil daripada Quran dan sunnah, ataupun hanya semata-mata pendapat ini, pendapat orang tu, mimpi orang Tok Syekh ini, mimpi itu? Tak. Bukan macam tu. Ya, zaman Nabi seperti yang minta daripada pokok Zatu Anwar, itu orang musyrikin. Kan? Orang musyrikin. Sebab itu yang berlaku hadis Zatu Anwar tu, sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam ni dia ada saki-baki. Dia ada saki-baki, orang panggil apa? Kesyirikan tu masih ada. Dia susah nak hilangkan. Sebab itu Nabi SAW, hadis tu yang nak minta Nabi supaya buat Zatu Anwar tu, pokok tu, orang yang sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Sebab tu Nabi bagi keuzuran kat dia. Lepas tu dia orang tak ulang lagi. Sebab tu penting lah, bagus lah diwawakan kenyataan ni, Zatu Anwar ni.
saudara kita sebutkan Datuk Anwar ni penting juga, kerana kita tengok hari ni mereka yang mualaf yang baru masuk Islam tak menjadi masalah untuk kita jadikan mereka ini sebagai asbab yang boleh menyampaikan dakwah Islam kepada saudara-saudara mereka dan sebagainya. Tetapi pastikan kita sedia prepare mereka dengan baik. Sebab kemungkinan adanya unsur-unsur ataupun adanya saki-baki kesyirikan atau saki-baki kebatilan itu perlu kita hati-hati. Maknanya sebaiknya tidak mualaf itu dididik dan diajarkan, diberikan bimbingan, kemudian sehingga mereka boleh menjadi pendakwah juga. Seteguh. Tapi kebanyakan yang kita tengok, alhamdulillah, mereka yang Allah Ta'ala bagi hidayah ni kadang-kadang kefahaman Islam mereka itu lebih baik daripada orang-orang Islam yang ikut tradisi saja. Sebab hidayah ni milik Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedikit nasihat buat yang bakal mengundi Anudina ni. Nasihatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maknanya kita kita janganlah beranggapan pilihan raya itu satu-satunya sebab ataupun satu-satunya wasilah yang kita katakan satu wasilah untuk memilih pemimpin. Tetapi janganlah kita beranggapan kalau pemimpin yang dilantik itu sekian maka agama Islam akan diperkotak-katikkan, akan ini, akan itu berlaku. Jangan kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kebanyakan orang bila sebut tentang calon ini, calon itu, parti ini, maka mereka datangkan macam-macam bentuk propaganda, macam-macam bentuk letak tepi propaganda dan sebagainya. Tapi kita fokus kepada tanggungjawab kita. Bagi mereka yang sudah perlu untuk mengundi, maka turunlah mengundi, jalankan tanggungjawab. Pilihlah calon yang bermanfaat untuk dari pertama segi Islam, calon Islam, untuk yang bermanfaat untuk Islam, untuk integriti, kan. Tapi itulah kita sekarang ni kita kena faham. Kalau kita kata calon Muslim, calon Islam, kan, so memanglah ada kebaikan, tetapi kena dilihat juga dari sudut integriti, dari sudut amanahnya, dari sudut ini. Sebab menjadi pemimpin ni bukan semata-mata dilihat dari sudut kebaikannya dari sudut agama sahaja, bahkan dari sudut kemampuan. Dari sudut kemampuan kita kata qawiyul amin, ada kekuatan dan juga amanah. Tapi itulah ciri-ciri itu susah kita nak jumpa. Satu sistem yang kita pakai ni pun bukan sistem yang maknanya asal daripada Islam, kan. Maknanya dia adalah sistem demokrasi ni memang bukan daripada Islam. Sebab itu kita akan, maknanya kalau kita nak cuba applykan Islam dalam sistem demokrasi ni memang susah lah. Memang takkan boleh lah. Saya takkan nak sesuaikan macam mana pun kita takkan jumpa ketepatan dan takkan bersesuaian. Sebab kita menggunakan suara majoriti. Pilih pemimpin berdasarkan majoriti. Kan? So tak sebenarnya bukan itu caranya. Tetapi bukan bermakna juga kita tinggalkan. Orang Islam kena, maknanya yang ada yang mengundi, maka kena mengundi tu. Turun mengundi. Pilih calon yang kita kata, bukan bermakna kita membiarkan maknanya mereka yang kita kata mempunyai agenda-agenda tersendiri, mereka yang membenci Islam dan sebagainya, kita membiarkan mereka bermaharajalela. Tak. Maknanya kita kena jalankan tanggungjawab kita, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita dah daftar untuk mengundi, turun mengundi dan pilihlah calon yang kurang mudarat. Sekarang ni nak kata yang terbaik tu susah. Kurang mudarat. Kurang mudarat ni maknanya kurang mudarat untuk Islam, kurang mudarat untuk kerosakan. Maknanya ada dua calon, maknanya pilih yang kurang mudarat. Nak kata terbaik tu susah.
Susah, sangat susah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Mengikut kemampuan kamu. Susah kita memang isu pemilihan undi apa semua ni, ini memang berulang-ulang, tapi kita katakan satu saja, bertakwa kepada Allah, dan kita sebagai rakyat juga, sebagai yang mengundi dan sebagainya, kita bertakwa kepada Allah, dan jangan kita maknanya terpedaya dengan propaganda kempen-kempen daripada parti-parti politik ni. Mereka bukan, kadang-kadang ni mereka ini ada segelintir di kalangan mereka itu yang memang nak perjuangkan hak rakyat dan sebagainya, tapi ada juga kebanyakannya mereka hanya nak kerusi, itu yang nak kerusi pemerintahan. Itu kita kata agak susah lah. Jadi nasihatnya bertakwa kepada Allah, jalankan tanggungjawab, pilih maknanya calon yang kurang mudaratnya, dari sudut agamanya, atau dari sudut mudarat kepada agama yang boleh memudaratkan, ataupun kurang dari sudut kita kata boleh memudaratkan dari sudut kebajikan rakyat. Itu penting juga, sebab Islam ni bukan setakat ritual saja. Islam juga maknanya menekankan tentang yang PM kita dah kata tata kelola apa semua tu, integriti. Itu betul lah, integriti, tata kelola apa semua kita setuju, tapi dalam ada juga benda-benda yang kita tak boleh setuju semualah, kan? Sebab itu betul kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ababutain rahimahullah, pemimpin yang ada sekarang ni memang tak berhak untuk dipuji, tapi didoakan kebaikan, doakan hidayah dan taufik. Sebab kita tahu orang politik ni dia bukannya, kalau kita nak harap dia orang jaga agama, tak, dia orang bukan nak jaga agama sangat, dia orang nak jaga kepentingan mereka, nak jaga kerusi mereka, nak jaga pengaruh mereka. Sebab itu kita tengok orang politik ni paling mudah bertukar-tukar. Hari ni jadi warna ni, esok bermusuh, esok jadi kawan, esok bermusuh balik, esok kawan balik, esok jadi kita jangan terpedaya dengan permainan mereka. Jalankan tanggungjawab kita, biasa kita buat tanggungjawab kita, fattaqullaha mastata'tum, kita sampaikan kebenaran dan kita tak perlu pedulikan permainan-permainan mereka, dan kita bertakwa kepada Allah dan kita doakan kebaikan pemimpin itu, bagi taufik dan hidayah kepada mereka, pemimpin-pemimpin Islam, dan juga kita kata pemimpin-pemimpin yang telah dilantik oleh rakyat itu diberikan taufik oleh Allah SWT. Tapi memang susah juga untuk memilih semua Muslim di kadang pancing dia saja. Janji kita akan selamat. Tapi Muslim pun nak cari orang bukan Islam untuk mereka ekonomi, mereka pandai cari orang nak jaga, dan nak jaga mereka juga, kita biasanya memang menang sorak. Kita kata itu disebabkan kita ini sudah melihat manusia ini kebanyakannya sudah melihat dari sudut zahir dunia sahaja. Kita tak tengok kita ni lagi panjang lagi ke akhirat. Dunia ni sekejap je sebenarnya. Sekejap je. Kalau kita buat timeline tu, dunia ni sekejap sangat. Jadi kenapa kita memilih untuk macam nak kekal di dunia ni selama-lamanya? Itu orang kafir tak faham. Orang kafir memang Allah Ta'ala bagi dekat dia orang dunia ni untuk sesatkan dia orang, kan? Sebab dia orang tak ada dah afterlife tu. Dia orang tak ada dah hari kiamat. Dia orang tak ada dah macam mana keimanan kita terhadap hari kiamat. So kita baru permulaan, mati itu baru permulaan. Panjang lagi tu padang mahsyar, sirat, semua lagi. Sebelum nak masuk syurga tu panjang lagi hidup. Sebab itu kita bertakwa kepada Allah. Dan bukan bermakna kita sebagai Muslim, kita tidak bersikap optimis. Maknanya kita terus berputus asa, kita biarkan saja orang yang bukan Islam ni menguasai politik, pemerintahan. Tak, kena ada. Sebab itu kita bukanlah kata kita tak ambil peduli. Ya, kita tolong, kita bantu apa yang kita mampu. Kita buat tanggungjawab kita lah. Maknanya cuma kita kena elakkan daripada fitnah, tahazzub, hizbiyah, kepuak-puakan, fanatik dengan politik, mengkafirkan saudara Islam yang berbeza aliran ideologi politik. Itu banyak lagi kita kena buat dalam masyarakat kita ni, education, pendidikan tentang masalah politik ni pun masalah juga. Kita tengok berulang-ulang mengkafir, tuduh-menuduh, buat fitnah dan sebagainya. Itu susah. Kita kena elakkan dan kita kena bagi didikan kepada orang Islam. Orang Islam lah yang kena tunjuk contoh kepada orang bukan Islam. Ni kadang-kadang kita malu, orang bukan Islam pula yang tunjuk contoh yang baik, kan? Maknanya kepada kita pula yang
tunjuk contoh yang tak baik. Memang mereka, kalau mereka buat benda yang tak baik itu memang tak jadi isu sebab mereka bukan Islam, tapi masalahnya orang Islam tunjuk contoh yang tak baik. Kita sendiri yang maksudnya bergaduh sampai nak kerak kan, maknanya kerana politik saja, berpecah belah sesama orang Islam, dan kita hanya membuka ruang kelemahan umat Islam. Sepatutnya umat Islam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kan? Sepatutnya kita kena berpegang teguh dengan Islam tu. Tak kira lah parti apa. Yang keliru tu kau undi untung sehari, yang kena undi untung ya betul kan? Maknanya kita buat apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan kita peduli dengan fitnah-fitnah yang berlaku, kan? Kita buat apa tanggungjawab kita. Kita sebagai seorang pekerja, kita buat tanggungjawab kita. Kita sebagai guru, kita buat tanggungjawab kita. Kita sebagai pemimpin, buat tanggungjawab kita. Kita sebagai peniaga, kita buat tanggungjawab kita. Kita sebagai rakyat, kita buat tanggungjawab kita. Kita jangan pedulikan tentang perubahan-perubahan yang berlaku. Kita bertakwa kepada Allah. Elakkan daripada fitnah-fitnah itu semampu mungkin. Itu saja nasihat anak. Maknanya kita takutkan Allah dalam setiap tindakan dan perkara kita. Maknanya kita jauhi perkara fitnah dan buat tanggungjawab kita. Kalau sebagai pengundi, undilah, kan? Undi apa? Kalau selalu setiap tahun pilihan raya ni orang akan tanya siapa nak undi, nak undi siapa. Sebenarnya kita tak perlu dah jawapan tu. Tak perlu dah. Tak perlu tanya ustaz pun, tak perlu tanya apa. Maknanya kita sendiri yang boleh nilai. Kita sendiri yang dah diberikan tanggungjawab maknanya untuk mengundi tu, undilah. Kita boleh nilai sendiri. Sebab isu memilih calon pilihan raya ni dia memang isu yang agak kita kata kompleks. Maknanya dia kita kata bukan benda yang mudah lah, technically-nya bukan mudah, tapi itulah kita perlukan panduan. Jadi panduan yang ada dalam Quran dan Sunnah tu sebenarnya menyeluruh, cuma kita nak kena faham juga keadaan-keadaan yang berubah ini dan fitnah yang bermaharajalela dan apa segala perkara-perkara yang kita katakan mengganggu pandangan kita, mengganggu penglihatan kita untuk melihat sesuatu isu itu, sudah kita kata tarakumi, dia sudah berlapis-lapis. So paling kurang kita suruh apa yang kita mampu. Bukan kita nak ubah sesuatu sistem yang sudah berakar umbi ni, memang agak susah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.